Assalamualaikum, nama saya Azim. Saya telah dihubungi oleh Institut Tadbiran Awam Negara Intan untuk membincangkan tentang analisa penyata kewangan kepada 120 hingga 140 partisipan, termasuk pengarah-pengarah, pegawai-pegawai daripada GLC dan juga agensi kerajaan yang lain. Saya juga diberi topik khas kenaan macam mana penyata kewangan ini dimanipulasi, cara-cara menipu dan juga cara-cara untuk detect dia. So soalan yang diterima agak bagus. Ada partisipan bertanya tentang cara yang lebih advance untuk menipu, macam mana untuk detect dia. Dan saya diminta membincangkan tentang tabung haji. Jadi kalau nak bincangkan tentang penyata kewangan, kita kena bincang melalui accounting. Tapi saya cuba tone down supaya siapa-siapa yang tak biasa dengan accounting pun boleh faham. Apa yang saya cakap adalah fakta yang publicly available. Cuma orang jarang discuss, orang banyak ikut sentimen tabung haji ni jual aset orang Melayu, jual aset orang Islam kan. Tapi the reason behind it kan, yang tersirat tu ramai yang tak faham. Kadang-kadang data-data yang publicly available ni susah nak dihadam pasal dia perlukan accounting knowledge. Saya ni apolitical, saya tidak berpolitik. Saya hanya menerangkan isu-isu accounting fraud, ya, financial fraud. Basically tabung haji ni sebenarnya dah bermasalah semenjak daripada tahun 2015, 2016 macam tu. Penyata kewangan tabung haji ni dibentangkan di parlimen. So ini bukan cerita kecil-kecil anak. Untuk faham tentang manipulasi perekonomian tabung haji ni, you kena ada knowledge, especially in financial instrument, dan sangat susah difahami jika you tak involve secara praktikal. Because of complexity accounting financial instrument ni, so dia membuka ruang kepada manipulasi. Menurut Akta Tabung Haji hanya boleh mengeluarkan dividen bila nilai aset dia lebih besar daripada liability. Sebenarnya daripada tahun 2017 dan at least 2016, nilai aset tabung haji sebenarnya lebih rendah daripada liability, dan tabung haji tak boleh mengeluarkan dividen. Okey, bagaimana accounting tabung haji tu dimanipulate? Dia banyak tertumpu kepada pegangan tabung haji pada saham-saham syarikat tempatan. Banyak saham-saham yang dah jatuh value-nya tapi tetap dikekalkan pada nilai cost without any readjustment pada nilai, ataupun in fact tak buat impairment pun. Jadi pada 2018 restructuring dibuat ke atas tabung haji supaya nilai aset akan lebih besar daripada liability. So far at least 2017 dan 2016 sebenarnya the asset figure was inflated. Bila restructuring dibuat, ya, penstrukturan semula dibuat, 29 properties, ya, hartanah, bangunan, hotel telah dipilih, yang mana return dia kurang daripada 2%. Satu company unlisted, TH Estates, dan juga 106 share domestik, yang mana value-nya telah jatuh at least 30%. Nilai buku aset-aset ni adalah 9.6 bilion. Okey, antara 106 share domestik tu adalah FGV dengan nilai buku dia 203 juta, sedangkan kos dia masa beli adalah 1.3 bilion. Maksudnya nilai buku dia adalah 15% daripada nilai asal. Maksudnya 85% gone. IJM 368 juta, yang mana harga kos dia adalah 774 juta. Jadi nilai buku tu adalah 47% daripada nilai masa beli tu. Jadi 53% dah hilang. Bumi Armada 8 juta compare dengan harga kos 115 juta. Maksudnya nilai buku tu adalah 6% compare kepada masa mula-mula beli. Maksudnya 94% dah hilang. Dayang Enterprise 41 juta, harga kos dia adalah 202 juta. MMC 194 juta compare dengan harga beli 583 juta. Naim 11 juta compare masa beli 78 juta. Okey, TH Heavy Engineering nilainya adalah 10 juta compare dengan harga masa beli adalah 380 juta. Maksudnya nilai buku dia hanyalah 2% daripada harga masa beli. Maksudnya 98%
value tu dah hilang. Dan juga TH Heavy Engineering preference share 16.9 juta compare dengan harga beli 319 juta. So nilai bukunya hanya 5%, maksudnya 95% value preference shares ni dah hilang. Ini antara share-share daripada 106 share yang terlibat masa restructuring. Antara 29 properties yang terlibat masa proses restructuring ni adalah TRX dengan net book value dia 196 juta. Okay, transfer value maksudnya harga jualan tu adalah 400 juta. Precinct 4, book value dia, harga buku dia adalah 91.5 juta. Transfer value dia adalah 139 juta. TH Hotel Kuching 203 juta. Okay, transfer value dia 309 juta. TH Hotel Terengganu 88 juta tapi dijual dengan harga 133 juta. TH Hotel All-Star 105 juta harga buku, dijual dengan harga 160 juta. Platinum Park 485 juta, dijual dengan harga 737 juta. Ini antara 29 properties yang terlibat, termasuk share company TH Estate dengan nilai buku adalah 718 juta. UJSP ni adalah SPV, Special Purpose Vehicle, yang ditubuhkan oleh MOF untuk restructuring ni, dengan cara membeli aset-aset ni 9.6 bilion ni, transfer ke UJSB. In return, UJSB issue sukuk murabahah dengan harga 19.9 bilion. Okay, kenapa 19.9 bilion? Maksudnya properties dengan asset company tu UJSB beli dengan harga premium. Okay, contohnya lah TRX ni 196 jual dengan harga 400 juta. Precinct 4 91.5 jual dengan harga 139. TH Hotel Kuching 203 juta jual dengan harga 309. TH Hotel Terengganu 88 juta jual dengan harga 133 juta. All-Star TH Hotel All-Star 105 juta jual dengan harga 160 juta. Platinum Park 485 juta jual dengan harga 737 juta. Dan share pula UJSB basically beli share yang net book value dia 7.4 bilion tu, UJSB beli dengan harga 16.8 bilion. Untung dia adalah 10.3 bilion bagi tabung haji akibat daripada restructuring proses ni. Tahun-tahun yang akan datang, return PNM dia adalah in between 4% to 4.1%, which is higher than return of 29 properties ni, which is less than 2%. And upon maturity of the sukuk, UJSB akan redeem balik sukuk dia, ya, akan ambil balik sukuk dia. In return, UJSB akan bayar balik kepada tabung haji sebanyak 26.55 bilion. Dan masa 2018 restructuring ni buat, aset dah kembali melebihi liability. Antara isu-isu yang berlega mengenai sukuk UJSB adalah sukuk ni tak boleh didagangkan. Apa masalahnya kalau sukuk tu tak didagangkan? Saya juga pernah duduk sebagai penasihat syariah untuk one of the Islamic Investment Bank selama 8 tahun. Saya tak tahulah berapa puluh sukuk yang saya dah pernah sign. Sukuk murabahah ni memanglah tak boleh didagangkan. What is murabahah? Is cost plus markup. Ya, selalunya with deferred payment. Maksudnya murabahah ni basically is the receivables. Maksudnya hutang. Dan hutang memang tak boleh didagangkan. Ya, menurut pendapat 5 mazhab, Zahiri, Hambali, Hanafi, memang tak benarkan langsung trade of receivables ni. Kenapa? Pasal bila orang hutang dengan you, orang akan bayar dengan apa? Orang akan bayar dengan lembu atau kambing ke? Tak. Pasal kalau orang berhutang dengan you, dia akan bayar dengan duit. Maksudnya hutang tu adalah in essence is money. Dan dalam muamalat, we don't trade money. Maksudnya kalau you trade receivable is as good as you trade money. Nada tu mazhab Maliki dan Syafi'i, ya. Imam Malik kan cikgu kepada Imam Syafi'i. Okey, dua mazhab ni benarkan dengan syarat yang keras. Kalau you nak trade the debts, ya, kalau you nak trade hutang tu boleh, tapi pada harga cost. Contohnya, saya ada hutang RM100. Orang hutang dengan saya RM100. Okay, saya perlukan duit, so saya jual hutang tu dekat orang lain. Saya transfer kat kawan saya bagi saya RM100 dan dia pegang hutang saya tu pula. Masalahnya, ada tak orang sanggup beli hutang
pada nilai yang sama. Tak ada. Selalunya kalau you nak jual hutang tu, you akan jual at discount. Daripada RM100 hutang tu, okey, aku perlukan duit. Okey, aku beli, yang kawan tu mungkin akan beli hutang tu dengan harga RM90 je. Dia pegang hutang tu RM100. Cukup masa orang yang hutang saya tu akan bayar kepada dia RM100. So dia untung RM10. Kalau saya jual pada harga diskaun, maksudnya saya telah melakukan, saya telah implicate riba. That's why mazhab Maliki dengan Syafi'i kata boleh kalau nak trade, tapi pada harga cost. Tapi logically tak ada orang akan buat benda tu. Itu yang saya heran, kenapa jadi isu sukuk murabahah ni tak boleh didagangkan. Berapa banyak sukuk dalam dunia ni memang tak boleh didagangkan. Jangan cakap sukuk, bond pun macam tu. Dan satu lagi isu, sukuk yang UJSB keluarkan ni is not guaranteed. So apa masalahnya kalau sukuk tu tak dijamin? Because hukum asal sukuk tu pun memang tak boleh dijamin. So tak ada masalah untuk sukuk tidak dijamin. Banyak je sukuk-sukuk dalam dunia ni tidak dijamin. Ada yang dijamin, tapi kalau yang dijamin tu adalah dijamin oleh third party yang tak ada kena-mengena dengan issuer. Selalunya kalau sukuk ni guaranteed, selalunya dia nak dapatkan rating, so senang untuk di trade. Sukuk ni tak dijamin because it's not for tradable, pasal dia adalah sukuk murabahah. Satu lagi, sukuk ni dikeluarkan oleh UJSB, anak syarikat yang diperbadankan oleh MOF sebagai pada government. Walaupun on the form dia cakap tak dijamin, in substance dia dijamin. So itu sajalah penerangan saya. Kalau tak biasa dengan accounting for financial instrument, macam saya cakap, the complexity of accounting for financial instrument ni, kalau tak faham, dia akan membuka ruang kepada manipulation bagi yang faham. Itu saja. Sekian. Terima kasih.